Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Hari ini live saya ringkas, ianya berkenaan kemungkinan berlaku pilihan raya umum ke-16 pada hujung tahun ini, sekiranya atau seandainya Perikatan Nasional atau PN menang kesemua 6 negeri pada pilihan raya negeri yang akan diadakan ni. Okey, so itu tajuk dia, dan ini adalah respon saya kepada satu soalan yang telah diajukan kepada saya. Baik, mengapa penting bagi saya untuk menceritakan, mengulas, memberi pencerahan terhadap kemungkinan ini? Pertamanya, sebenarnya kalau anda dah lama mengikuti saya, anda mesti ingat ya, dalam 2-3 bulan yang lepas ataupun 4 bulan yang lepas, saya ada membuat satu live di mana saya telah membincangkan dua perkara ya, iaitu kemungkinan Anwar Ibrahim jatuh bulan 8 bulan 9 atau dan kemungkinan tercetusnya pembubaran parlimen dan PRU 16 hujung tahun ini. Sebenarnya pertama kali saya membicarakan kemungkinan Anwar jatuh atau tumbang bulan 8 bulan 9 adalah pada bulan Januari lagi. Okey. So pada masa tu saya dah lihat segala yang berlaku sekarang, saya dah lihat itulah satu-satunya jalan yang akan ditempuhi oleh parti-parti politik kerana tidak ada jalan lain ya, dengan cara kemenangan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, bilangan kerusi yang ada, dan kemungkinan untuk menumpaskan gandingan PHBN ni memang ada satu sahaja formula yang nyata. Jadi saya dah lihat apa yang bakal terjadi atau mungkin terjadi. So setakat ni semuanya seperti yang telah saya jangka, dan oleh itu ada pertanyaan kepada saya, memandangkan semuanya berlaku seperti yang dijangka, adakah PRU turut akan berlaku tahun ini atau hujung tahun ini seperti yang saya ramalkan. Jadi sebenarnya saya ramalkan PRU 16 akan berlaku hujung tahun ini atau mungkin berlaku hujung tahun ini sekiranya Anwar dah tahu dia akan tumbang atau nak tumbang ya. Sebab jika Anwar tumbang dengan apa jua cara sekalipun, Anwar ada dua pilihan bila dia hilang majoriti. Sama ada dia menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk meletak jawatan, atau menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mengusulkan pembubaran parlimen. Dan sekiranya Anwar mengusulkan pembubaran parlimen, ianya terletak pada budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong sama ada hendak terima atau tidak, sebab belum tamat penggal penuh parlimen ke-15. Jadi ini termaktub di dalam perlembagaan. So sekiranya Yang di-Pertuan Agong terima, maka bubarlah parlimen. Sekiranya Yang di-Pertuan Agong tidak terima, maka Anwar wajib letak jawatan bila hilang majoriti, dan akan bermulalah proses pelantikan Perdana Menteri baru. So pada masa itu Yang di-Pertuan Agong akan lihatlah calon mana yang mungkin ada sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Okey, so proses itu akan berlaku. Jadi kalau anda kenal Anwar pada jangkaan saya tidak mudah nak letak jawatan dan benarkan orang lain ganti tempat dia. Jadi dia mesti akan cuba cetuskan PRU 16. Sebab daripada lepaskan jawatan anda supaya orang lain boleh ambil alih, lebih baik cuba lagi pada PRU 16, mana tahu keputusan dia memihak kepada Anwar. So itu yang akan berlaku atau yang saya jangka akan berlaku. Baik, kemungkinan ini ditingkatkan lagi sekiranya pada PRN kali ini Perikatan Nasional menang hampir semua atau semua negeri ya, khususnya kubu kuat PH.
Jadi kubu kuat PH ialah Selangor dan Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang ni amat penting bagi DAP. Jika DAP kalah pada di Pulau Pinang, ini adalah satu kekalahan yang akan memudaratkan bukan hanya DAP tetapi PH secara keseluruhan. Kerana jangan lupa, segalanya bermula pada 2008 apabila Pulau Pinang jatuh ke tangan DAP. Itulah kali pertama satu parti yang berkait dengan kerjasama Anwar, Lim Kit Siang dan sebagainya telah menakluki satu negeri. Jadi ianya bermula dengan DAP di Pulau Pinang. Seterusnya Pulau Pinang dijadikan kubu DAP, di mana buat kali pertama DAP ada jentera pentadbiran negeri yang dia boleh harapkan. Dia ada negeri yang dia pegang. So itu memang penting untuk mengukuhkan parti tersebut. Dan daripada situ perlahan-perlahan PH menguasai Selangor dan sebagainya, dan akhirnya sekarang kita lihat ada beberapa negeri di bawah penguasaan PH. So itu cerita dia. Dan Selangor dianggap kubu kuat PKR. Kalau DAP kubu kuat dia Pulau Pinang, Selangor pula adalah kubu kuat PKR. Maknanya PKR juga sekarang boleh harapkan jentera pentadbiran satu negeri, ya, dan ini memang penting untuk mengukuhkan PKR. Jadi jika Selangor tumbang, ya, dan gayanya, kita lihat gayanya memang Selangor ni ada, kalau saya rujuk pada pakar risikan, lebih 80% mungkin tumbang. Ya, that means tahap keyakinan ialah 80%, lebih 80% tumbang. Maknanya Perikatan Nasional ambil alih Selangor. Maka PKR sudah hilang kubu kuat dia. PKR tidak lagi pegang mana-mana negeri, dan PKR tidak, ya, apa orang kata, boleh harapkan 100% satu jentera pentadbiran. Now, mungkin ada orang kata kepada saya, Regi, kau silap kalau PKR, kalau PH kalah atau hilang Selangor, dia ada negeri lain. Ya, betul. Tetapi Selangor ni lebih kepada penguasaan PKR. Ianya adalah satu negeri yang menjadi simbolik kepada kekuasaan PKR. Ya. So, jika Selangor tumbang, ianya adalah satu detik hitam buat PKR. Dia hilang satu pusat pentadbiran yang memang dia kawal hampir 100%, dia hilang begitu sahaja, pusat pentadbiran negeri lah. Okey. So, ini akan menjadi satu ancaman buat PKR, ya, jika negeri Selangor hilang atau jatuh ke tangan Perikatan. Dan jika Pulau Pinang jatuh, DAP akan kena tamparan kencang. Okey, so ini kita cerita Selangor dengan Pulau Pinang sahaja. Now, negeri Sembilan, ada orang kata akan jatuh, ada orang kata 50-50. Okeylah, itu saya tak nak bicara, tak nak gaduh lah. Okey, menang tak menang kita lihat pada PRN. Tetapi pokoknya, jika menang, ya, Perikatan Nasional menang 2 atau lebih negeri, kebarangkaliannya amat tinggi, ya, amat tinggi. Parlimen dibubarkan tahun ini dan PRN tercetus hujung tahun. Ya, baik. Saya sebenarnya ada buat satu posting kecil di dalam Facebook, dan saya ada tulis di sana, jika Anwar ni bijak, sebenarnya dari awal lagi dia akan cetus pembubaran parlimen supaya PRN serentak dengan PRU. Kerana Anwar sememangnya boleh baca apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi daripada dia dimalukan sekiranya esok dia tumbang, ya, atau berjaya ditumbangkan, dia boleh cuba nasib pada PRU, ya. Dan inilah peluang bagi dia untuk bila parlimen bubar, Zaid Hamidi tak ada jawatan lagi, dan dia boleh guna retorik, kononnya dia terpaksa bubar parlimen supaya memperbetulkan keadaan
kerana dia tidak ingin cetuskan kegelisahan, kemarahan, keresahan di kalangan rakyat yang melihat Zaid Hamidi yang terpalit skandal LCS dan berdepan 47 pertuduhan jenayah sebagai TPM. Jadi di situ rasa hormat terhadap Anwar akan meningkat sedikit, ya. Dan dia bolehlah dia lepas semua dia salahkan apa orang kata Zahid, ya, bagi segala kegagalan kerajaan. Oh, sebab Zahid lah kita tidak boleh buat ni, buat itu ke apa kan. Dan dia boleh buat. Dia sebenarnya boleh cetus PRU. Sebab Anwar, kalau saya Anwar, saya tahu apa yang akan berlaku. Saya tahu PH akan dilemahkan. Saya tahu PH gagal mendapat manfaat daripada UMNO. Ya, pada awalnya PH bekerjasama dengan UMNO, dia harapkan ada tambahan sokongan Melayu. Tapi dia dah tahu UMNO dah ditolak hampir bulat-bulat oleh orang Melayu. Jadi kita tak akan dapat apa-apa manfaat. Sebaliknya kita akan rugi dengan UMNO, kita akan hilang banyak kerusi. Jadi lebih baik bubar parlimen, sebab saya tahu lambat laun saya akan jatuh. Mungkin tahu bulan Ogos, September ke Oktober saya akan jatuh. Ya. So lebih baik saya bubar sekarang, dan saya guna alasan saya terpaksa melakukannya untuk menyingkirkan Zaid. So jika Anwar bijaklah, kemudian bila dah bubar parlimen, agihan kerusi tak payah nak gaduh lah, ikut formula agihan kerusi pada PRU 15. Jadi boleh je masuk bertanding, masuk pilihan raya. Kita lihatlah siapa kuat. PH kuat ke Perikatan Nasional kuat? Kita lihat rakyat akan beli ke penipuan bahawasanya saya terpaksa bubar sebab saya tidak ingin rakyat gelisah, resah, marah dengan pelantikan Zaid. Jadi kita nak perbetulkan keadaan dan sebagainya. Kita lihatlah rakyat percaya ke tidak bahawa semua kegagalan kerajaan sekarang, kepincangannya tak ada kaitan dengan Anwar, semuanya gara-gara pelantikan Zaid. Kita lihatlah. So itulah satu-satunya perkara bijak yang mungkin boleh dilakukan oleh Anwar yang akan meningkatkan kemungkinan PH mendapat kerusi tambahan. Walaupun sebenarnya saya tahu rakyat bukan bodoh, tetapi sekurang-kurangnya ada sesuatu alasan kukuh yang boleh diberikan. Sekarang sudah terlambat. Sebab PRN rakyat akan lihat sendiri kekuatan Perikatan Nasional. Rakyat akan lihat sendiri gelombang Melayu Islam, Penyatuan Melayu Islam. Rakyat akan lihat sendiri tsunami Melayu Islam. Ya. Dan ada kemungkinan 5 atau 6 negeri akan jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Satu tu memang saya amat yakin akan berlaku lah, Selangor. Tapi negeri dengan Pulau Pinang kita kena lihat lah. So bila rakyat dah lihat semua ni, rakyat tak akan percaya lagi apa yang dikatakan oleh Anwar kalau dia bubar parlimen selepas itu. Sebab rakyat akan lihat apabila Perikatan Nasional mencapai kemenangan luar biasa besar, akan bermula desakan meluas, desakan luar biasa dari dalam UMNO, dari peringkat kepimpinan hingga ke akar umbi agar Zaid letak jawatan. Jadi satu daripada dua perkara akan berlaku. Dengan desakan ni, Zahid akan diundurkan dan Presiden baru UMNO akan tarik Barisan Nasional keluar daripada gabungan kerajaan, dan kebarangkalian terlalu tinggi GPS akan ikut serta. Kemungkinan kedua, Zahid gagal diundurkan tetapi ramai MP akan tarik sokongan daripada Anwar, dan saya sudah ceritakan hak berperlembagaan MP untuk tarik sokongan daripada Anwar yang tidak sebenarnya dihalang oleh Akta Anti Lompat Parti. Ya? Dan bila MP-MP ni tarik, kalau majoriti warlord atau majoriti heavyweight atau majoriti veteran politik dari UMNO tarik sokongan daripada Anwar, berkebarangkalian tinggi juga GPS akan ikut serta. Takkan GPS nak duduk dan terus sokong satu parti yang tinggal cebisan sahaja, di mana warlord dia semua dah keluar, di mana orang-orang kuat dia semua dah keluar, tinggal Zahid sahaja. GPS tidak akan lihat, ya, maaf ya, GPS tidak akan melihat ada baiknya kita terus bersama parti UMNO, ya. Malah GPS akan lihat sebaliknya, jika GPS juga tarik sokongan daripada kerajaan dan kemudian tertubuh kerajaan Perikatan Nasional baru,
nasional baru, ianya lebih stabil. Jadi semestinya GPS akan turut serta. Okey, itu sahajalah penjelasan saya. Jadi maaf tadi ada gangguan. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.